8 pula dia pilih. Hampa 8 pukul berapa habis? 8 pukul berapa habis? Dia kata pukul 9 suku. 9 suku. Dia pergi tanya pula tempat lain. Hampa kalau 8 kok tak tahulah, tapi kalau 20 tu 5 minit lagi pukul 10 habis ya. Dia kata kalau begitu aku nak pihak tang 20. Ingat aku dia nak buat 20. Rupanya dia buat file 8 ya. Pasal apa? Pukul 9 habis. Boy mak, ni yang saya kata satu benda yang orang muda tak larat buat. Orang tua kuat. Tarawih 20 rakaat. Orang muda tak larat. Orang muda tak larat. Ya? Orang tua larat, insya-Allah. Semua masjid, semua surau tengok hak 20 tu siapa dia? Semua geng tuha-tuha. Hak muda-muda ada 3-4 ekor. Jadi selangor dah ijtihad. Tarawih 20 rakaat. Malam kita mandikan jiwa kita dengan tarawih. Tarawih tu pula berbisan pula dengan witir. Masya Allah, berkawan dengan witir pula. Witir bulan lain kita jarang buat. Tuan-tuan buat tak witir? Buat. Muka-muka tuan-tuan ni buat ni. Buat. Cuma jarang-jarang ke kadang-kadang tak tetapi buat. Buat. Dia witir ni senang je tuan-tuan. Lepas Isya nak sampai ke subuh boleh buat. Boleh buat witir. Kalau tahajud dia syarat tidur dulu. Dia tidur dulu bagi lena lepas Isya. Lepas tu bangkit tengah malam baru buat 2 rakaat dan sebagainya. Tapi witir ni takut tak jaga. Mana dia beritahu pengantin baru kan. Pengantin baru kan nak senang nak jaga tengah malam. Ya tak? Jadi lepas Isya sambung dengan witir 3 rakaat. Cukup Rasulullah kata lagi witir ni 3, 5, 7, 9, 11. Rasulullah kata man syaa raka'atan wa man syaa thalatha raka'at. Siapa rajin buat 3, siapa tak rajin buat 1. 1 tak buat juga memang confirm malas. Kalau 1 pun tak buat, tak ada angka dah sikit pada 1. Ada lagi ke angka sikit pada 1? Tak ada dah. Kalau tak buat juga, tu memang dia makan vitamin ataupun omega 3. Omega 3 tu maksudnya vitamin malas. Badan sihat, tenaga banyak, tapi tak nampak lorong ke syurga. Tak nampak jalan ke syurga. Jadi witir kita tak buat, jarang buat, kadang-kadang banyak tak buat di luar bulan Ramadan. Mai bulan ni Rasulullah kata antara sunat untuk tarawih itu pelengkap pada tarawih 3 rakaat witir. Kita pun berjinak dengan witir, dapat witir 3 sebagainya. Masya Allah. Lepas tu bulan ni bulan Al-Quran. Kita basuh jiwa kita, kita rendam pula dalam klorok Al-Quran. Tiap-tiap huruf dapat 10 pahala. Nak habis 6,666 ayat tu, Masya Allah, kali dengan 10, subhanallah. Tu kali dengan 10 apa? Kali dengan tak tahu nak kali berapa lah kira. Tu dia. Jadi tuan-tuan, kata Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan ini, wadzunuba maghfuratun, dosa-dosa diampunkan. Kemudian kata Rasulullah lagi, istimewanya bulan Ramadan ini kepada orang yang berada dalam bulan Ramadan dan mendirikan Ramadan dengan baik, wal jannatu mushtaqatun lahum, dan syurga pun merindui mereka. Masya Allah. Selalunya kita rindu kat syurga, ni syurga rindu kita. Masya Allah. Syurga rindu kita. Tuan-tuan, kita baru suka sikit-sikit si dia yang nama Fatimah binti Awang tu rindu kat kita. Hantar surat, telefon, semua telefon lah, ayat surat tu semua cerita dia rindu. Awak abang tak main, lintas pun tak apa dah. Lintas pun tak apa dah. Cik nak tengok juga, boleh tengok kepiah pun jadi lah. Dia rindu sungguh. Ni dia habak ni, makan tak lalu, tidur tak lena. Tapi mak dia tanya tu pinggan apa? Pinggan cik 3 pinggan lah, makan tak lalu lagi. Makan tak lalu lagi. Jadi wal jannatu mushtaqatun lahum, syurga rindu kepada orang yang ada dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, syurga rindu kepada 4 jenis manusia. Syurga bercita-cita, alangkah seronoknya kalau 4 orang ni mai kat aku. Aku teringin nak tengok 4 jenis manusia ni. Aku rindu sungguh nak jumpa
dan nak melayan 4 jenis manusia ni. Syurga kata, siapa dia 4 jenis golongan ni? InsyaAllah masuk kita. Pertama, taliyal Quran. Orang yang pertama dirindui oleh syurga ialah orang yang selalu baca Quran. Taliyal Quran, orang yang selalu baca Quran. Bulan Ramadan berganda-ganda bacaan Quran kita di situ. Pasal ini bulan Ramadan, bulan Quran. Dia punya tarikh lahir Quran itu di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni kita membaca Quran, ya. Yang lancar elok khatam sekali sebulan. Yang tak lancar pilih surah hak dia suka, ulang surah tu. Saya tak tahu dah Ustaz. Oh, saya tahu yang ni yang boleh baca lancar. Apa dia? Yasin. Baca Yasin. Pakai elok Yasin. Ni apa Dr. Mazlan kata, tiap-tiap hujung minggu ada, tiap-tiap hari ada kuliah tajwid. Kalau nak perbetul baca Yasin tu boleh lah. Jangan sin jadi shin, sod jadi sin. Baik perbetul bagi elok. Tiap-tiap huruf dapat 10 kali pahala dia, masya-Allah. Tali Al-Quran, orang yang rajin baca Quran adalah kumpulan pertama yang dirindui oleh syurga, masya-Allah. Dan bulan Ramadan bulan Quran. Bulan Quran. Bulan Quran tentunya, ya, bulan Quran tentunya kita dijemput oleh Al-Quran. Al-Quran kata, mailah. Mai, aku akan bawa kamu ke syurga. Quran kata, datang kepada aku. Kamu nak pergi syurga kan? Saya. Aku akan pimpin kamu ke syurga. Aku akan hantar kamu ke syurga. Tak ada dah stop logo, traffic jam semua tak ada. Terus dia hantar. Jumpa malaikat, dia kata, who are you? Dia ni jangan tanya. Dia ni orang sahibul Quran, orang yang rajin baca Quran. Syurga kata, sememangnya aku merindui dia dan orang-orang yang rajin membaca Quran. Mai bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan kita membaca Quran mengikut kemampuan kita. Yang lancar sunat khatam, yang tak lancar baca bagi elok, pilih surah yang boleh kita bawa masuk dalam kubur. Malaikat tanya, ada bawa bekal apa-apa ke? Ada, tapi tak banyak. Tapi nak buat macam mana? Hak ni yang saya boleh. Bekal apa, Makji? Bekal saya juzuk 30 daripada Amma Yatasa'alun. Lepas dia Amma Yatasa'alun, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Lepas tu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Lepas tu sampailah wal fajri wasyamsi wadhuhaha, sampailah habis, sampailah qul a'udzu birabbin nas. Ada bekalan. Bila kita lancak, bila kita berjinak sempena dengan kedatangan Ramadan. Kita putuskan dunia makan kita, kita putuskan dunia hiburan kita, kita putuskan dunia perbualan kita, percakapan kita beri tumpuan kepada me and Al-Quran, saya dan Al-Quran. Belik Quran. Lah ni pula tuan-tuan, tak payah tuan-tuan nak ni. Tuan-tuan boleh beli kaset, tuan-tuan boleh beli disk yang anak-anak baca dengan bapa ustaz baca amma yatasaalun, anak pun baca amma yatasaalun, sebiji-sebiji dan sebut. Kita ikutlah pelan-pelan, kita ikut pelan-pelan. Nak buat 1000 daya, tak mau buat 1000 dalih. Nak buat 1000 daya, tak mau buat 1000 dalih. Orang kaca dua-dua itu susah tuan-tuan. Mak Wan aja buat dua-dua ya. Haluan sekat aja buat. Susah tambah haluan sekat tu. Daripada nak cari teluk, nak cari kain putih, nak buat tapis teluk. Lepas tu nak cari puyuk tembaga, nak buat haluan sekat.
Perempuan tahu dah luar sekat ni datang apa. Bukan ada sangkutan dengan basikal pun, tak ada. Nama dia je macam bersekat-bersekat sikit. Susah tuan-tuan. Tapi dia pulun reduh tu sampai masak luar sekat. 6 jam berdiri. Daripada mula pecah telur sampai boleh angkat daripada periuk. 6 jam. Hak dia duduk kacau atas pi saja 3 jam lebih. Campur daripada awal sampai 6 jam. 6 jam duduk di depan Al-Quran. 6 jam duduk di depan Al-Quran. Hak tak lancar boleh lancar. Mau 1000 daya, tak mau 1000 dalil. Dua-dua sama juga. Tuan-tuan, dekatkan nak raya 4 hari lagi orang bakar dah lemang. Jual lemang merata jalan. Nak buat lemang ni ingat senang lah tuan-tuan. Nak buat lemang ni ingat senang lah. Api dia saja, batang kayu api dia tu saja berpuluh-puluh. Ni lemang nak bakar. Tu pun dia duduk di depan api tu daripada pukul 8.30 pagi, pukul 12.30 angkat lemang. 4 jam. Tak masuk lagi hak cari buluh. 6 jam duduk di depan Quran. Hak tak lancap boleh lancap. Hak tak ingat boleh ingat. Dan bukan setakat boleh lancap, bukan setakat boleh ingat, boleh masuk register daftar nama sebagai kumpulan orang yang dirindui syurga. Syurga kata aku rindu kepada 4 jenis manusia. Yang pertama sekali, taliyal Quran, orang yang rajin baca Quran, ahli Quran. Masya Allah. Pada duk menyanyi aci-aci buka pintu, baiklah baca Quran. Pada duk menyanyi tudung periuk di dapur, lebih baiklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Minta maaf tuan-tuan, buah minyak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpulan pertama yang dicintai, dirindui oleh Ramadan. Yang kedua, ni kita nak tengok ni. Kalau tak boleh masuk grup pertama, mungkin nama aku masuk grup kedua kot. Apa dia grup kedua ni? Yang dicintai oleh Al-Quran. Dia kata wahafizul lisan, orang yang pandai jaga lidah. Orang pandai jaga lidah. Bulan Ramadan, bulan puasa. Mulut lidah ni duduk di mulut. Kerja mulut dua. Satu makan, satu bercakap. Ini tugas rasmi mulut yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Yang dikatakan mulut ni dan lidah ada padanya dua. Satu, tolong kita nak makan, nak telan. Lidah tu Allah Ta'ala bagi kat lidah ni, dia ada satu jenis tugas dia tangkap rasa. Masam, masin, lemak, pahit, semua kat lidah. Kalau tak ada lidah, tuan-tuan tak nak berasa menentang apa pun. Telan pi lah menentang apa. Rojoh pi lah tak ada berasa. Pahit pun tak, lemak pun tak, manis pun tak, masam pun tak, apa pun tak rasa. Tapi tuan-tuan boleh rasa. Masa macam ni, oh ni buah moktan ni, ni buah moktan ni. Adin pun tahu. Adin pun tahu. Dia tak nampak buah moktan, tapi lidah dia habaq rasa ni rasa moktan. Lepas tu dia kata ni cendol ni. Ni cendol ni. Dia bukan nampak cendol pun, tapi dia habaq cendol. Pasal apa? Lidah ni ada satu tempat yang dia tangkap lemak, tangkap masam, tangkap manis. Ni ni pelang putih dia buat rojak semua dia habaq ni lidah. Lidah ni kerja dia dengan mulut. Allah Ta'ala kata kerja apa dua. Satu, bab makan minum. Nombor dua, bab cakap. Okey, mai bulan puasa, fa iza sumta, bila kamu berpuasa, puasalah lidah kamu. Dia suruh puasa lidah. Berartinya hafizul lisan, jaga lidah. Jangan jadi ashabul merapu wal menipu. Yang tu tak boleh. Bulan puasa ni antara turut berpuasa adalah percakapan lidah. Lidah ni laju sangat tuan-tuan. Kadang-kadang lidah boleh bawa gula, alhamdulillah, tapi kadang-kadang lidah boleh bawa racun, awal a'yadu billah.
Tapi kalau nak jadi elok, nak jadi satu daripada insan yang dirindui oleh syurga, maka di bulan Ramadan ini, Ramadan melatih dan mendidik kita untuk berpuasa lidah, supaya percakapan di dalamnya lebih bermakna, lebih berisi, menuju kebaikan, membawa ke syurga. Membawa ke syurga. La yastaqimul iman hatta yastaqimul lisan. Tak lurus iman melainkan setelah lurus lidah. Tak lurus iman kalau tak lurus lidah. Lidah bengkang-bengkok macam jalan Sungai Lembu, maka iman pun bengkang-bengkok lah. Sebab itu mari bulan Ramadan, antara lainnya nak didik semula, nak perelok semula lidah, supaya jangan merapu. Kerana tuntutan puasa ialah bukan saja berhenti makan minum, tapi berhenti bercakap perkara-perkara yang tiada berguna. Itu retinya kita puasa. Tapi kalau puasa dia kata, Pak Hang, mak tu tanah tu bagi kat siapa? Tahu Cik Arun kata bagi dekat adik bongsu banyak tu. Lepas saja lagu tu tak ada hati perut kat orang. Orang suruh bawa pi cara bagi kuasa tak kelapang. Saja nak kat depa tu. Puasa tu puasa. 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 Kalau lagu tu punya cerita lancar habis. Habis tak boleh. Tak boleh. Puasa ni tak boleh. Puasa ni kita kena tarik abang. Kita ni kahwin 30 tahun dah bang. Ni nak kenal kat saya sedih. Saya bila bercakap bab suami isteri ni, saya sedih juga. Saya sedih. Gambar pasal kita tak tahu isteri kita tu dalam-dalam diam-diam tu dia duk fikir apa. Dia duk fikir kita ni pukul dia ke? Kita ni apalah, aku pergi nikah silap hari bulan dah nikah dengan dia. Awak masuk 18 tahun dah menikah, cincin nikah dulu tak tambah-tambah cincin lain pun. Dia tak tambah pun. Yang duk tambah nak. Saat-saat pergi klinik ibu mengandung. Saat-saat pergi klinik ibu mengandung. Jumpa dengan Pak Mai kat Mengkuang, hampir mana? Bawa belakang. Awak periksa belon. Alamak. Dia misteri duk fikir, aku tengok ada juga, tapi ikutlah ada cincin baru ke 18 tahun dah menikah, tak ada. Duk cincin lama situ. Kita takut dalam diam-diam isteri memberikan segala-galanya, kita tidak memberikan apa yang perlu dan hak dia terima. Kasih sayang, dia ada kasih sayang ni, dia ada alat penterjemah dia. Yang kata kasih sayang ni kena ada alat penterjemah dia. Kalau tak ada alat penterjemah dia, payah. Abang kata abang sayang kat cik, awak abang duk cakap kasar-kasar, sayang tahu mana? Kita pula suami pula kita tanya, kita ni ada kasih sayang, kahwin dah 23 tahun dah. Dah 23 tahun dah. Kata ada kasih sayang. Awal 4 liat pun tak boleh buat. 4 liat pun tak boleh buat. Awak gorengkan termenung, sebelah masak, sebelah mata jegi elok. Jadi penterjemah tu tak ada. Jadi dalam diam-diam kita suami isteri ni menyimpan perasaan tak elok pada isteri. Dia ni isteri pula simpan. Tuan-tuan, kadang-kadang bila dalam ni duk himpun, lidah ni tukang karut. Lidah ni tukang karut. Dia keluar macam-macam, saja pun mereka ni keturunan muka dekut. Dia maaf, mereka ni memang keturunan muka dekut. Aku tahu, maaf. Tiap-tiap kalau balik apa semua, kok lah kata nak pelawar pisang ke sikat taubat, kok pisang keliling rumah. Dia mula. Ni lidah cukup bahaya. Sebab tu masuk bulan Ramadan, maka yang dituntut oleh Ramadan adalah puasa, dan antara yang dituntut oleh puasa ialah membetulkan lidah. Atas dunia lah ni tuan-tuan perempuan sesak dengan orang hak lidah tak elok. Tu yang dunia kalang kabut pergi pasar malam, cara pasar malam. Pergi jumpa orang di hospital, cara orang hospital, semua
Semuanya lidah tak elok. Tu yang dunia kalang kebut. Bukan dunia ni tak ada orang pandai. Dunia ni orang pandai berlambak, tapi pandai saja tak mulia. Antara tak mulianya lidah. Mai masuk dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala kata lidah siapa pun dalam bulan Ramadan ni kena puasa. Lidah pemimpin kena puasa, lidah penarik beca, penarik taksi, lidah tukang kebun, lidah guru besar, lidah pegawai, lidah apa, semua kena puasa. Daripada raja sampai rakyat, daripada orang kaya sampai orang miskin, semua kena puasa. Betulkan lidah masing-masing. Oi, kalau lidah elok dalam dunia ni, seronok hidup tuan-tuan. Beli tak kena tipu, macam-macam tak kena tipu, pasal lidah elok. Balik di rumah pun seronok dengar suami bercakap, isteri bercakap dengan lidah yang elok. Lidah yang elok. Lidah yang elok nak main mana? Lidah yang dididik oleh puasa, yang dibersihkan oleh puasa. Kerana turut berpuasa waktu bulan Ramadan adalah lidah yang tidak berkata-kata kecuali perkataan itu membawa kebaikan. Fa idza sumta falyasum lisanak. Kalau kamu berpuasa daripada makan minum, turutlah sama berpuasa lidah kamu. Seperti mana mulut kamu telan ni berhenti makan minum, maka lidah kamu berhenti daripada bercakap dan berkata-kata kecuali yang membawa manfaat. Jadi jadilah kita kumpulan kedua. Kumpulan apa? Kumpulan yang didaftarkan sebagai orang yang dirindui oleh syurga. Hafizul lisan. Ni bulan Ramadan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Kumpulan ketiga ridui oleh syurga adalah siapa? Kumpulan yang memberi makan orang yang lapar. Orang yang lapar. Bulan lain payah nak jumpa orang lapar, semua kenyang belaka. Pasal apa? Dia punya buat kenuri lah. Kita tanya ni kenuri apa pula? Kenuri sambut Ramadan. Tu dia. Dah lah kita nak Ramadan. Ramadan tu nak berlapang, kita latih lah nak lapang. Dia kata tak, nak kenuri sambut Ramadan. Hari ni ada 3 kenuri sambut Ramadan, Dr. Mazlan. 3 kenuri sambut Ramadan. Marin 1 kenuri kahwin, 2 marin kenuri sambut Ramadan 1. Oh, kita ni nak lapak pun kena kenuri dulu. Kenuri. Dr. Mazlan pun hari ni buat kenuri. Ikan kerin ada hari ni. Ada apa gulai ikan kerin? Masya Allah, tak tahu lah. Masya Allah, tuan-tuan, memberi makan orang yang lapar. Masya Allah, bulan Ramadan bulan orang yang lapar. Kata Rasulullah, kalau kamu beri orang yang berbuka puasa, orang buka puasa, orang lapar, ya, kamu bagi apa? Syurbatan minal ma', seteguk air, atau tamratin, buah tamar. Rasulullah turun paling bawah. Dia kata yang ni bagi seteguk air dengan bagi buah kurma atau pisang mas biji ni, orang susah pun boleh buat. Orang yang pakai BMW kereta besar tak kira lah, dia boleh buat bagi nasi biryani, kurma kambing, ya, nasi bukhara, semua tu orang kaya. Nanti orang muka titi tanya, mereka tak apalah, bagi orang lapar buka puasa makan nasi biryani, kurma kambing, ayam panggang. Kami yang laih-laih macam ni nak bagi apa? Rasulullah kita tak, kamu pun